Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Ya Fatah ya Alim iftah lana futuhal arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi Allah berikan kita kesempatan untuk kehidupan, kesempatan untuk melaksanakan ketaatan, pengabdian. Mungkin kesempatan ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri pada yang lain. Mungkin ada kehidupan tapi sakit, mungkin ada kehidupan tetapi tidak ada kelapangan, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu Taala, kita dapat melaksanakan, pertamanya bertemu dengan Ramadan, yang keduanya bukan hanya sekadar pertemuan, kita dapat melaksanakan ibadah sebagaimana yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi mak, abah, kakak, abang dan semua sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ni saja saya buat live sambil melayan jalan jam ni. Jadi buat live. Alhamdulillah kita dah bersama dengan Ramadan 29 hari. 29 hari kita bersama dengan Ramadan. Jadi selama 29 hari ni, bagaimana puasa kita, bagaimana ibadah-ibadah kita yang lain yang kita laksanakan, dan apa pula kesinambungan saat-saat akhir yang perlu kita laksanakan. Ini persoalan yang kita timbulkan pada petang ni. Kita hanya tinggal satu hari saja lagi bersama dengan Ramadan. Tinggal satu hari lagi bersama dengan Ramadan. Besok InsyaAllah hari yang terakhir kita bersama dengan Ramadan. Dan InsyaAllah lusa hari Khamis kita akan masuk 1 Syawal. Jadi persoalannya, satu hari yang berbaki dengan Ramadan ni, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita laksanakan. Kita dah sambut Nuzul Quran, peringatan Nuzul Quran. Bagaimana asatizah, ustaz-ustaz memberikan peringatan untuk kita bersama dengan Al-Quran. Kemudian ada peristiwa Badar, Badar Al-Kubra. Bagaimana kita nak mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, sebagaimana ahli-ahli Badar. Kemudian 10 malam terakhir pula, asatizah, ustaz-ustaz membicarakan pula tentang Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertingkatkan ibadah, beriktikaf di masjid, sehingga kan mengikat kain, menjauhkan diri daripada isteri-isteri. Bersama dengan isteri, dihabiskan masa di masjid untuk beriktikaf, melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu Taala. Dan kini tinggal satu hari kita bersama dengan Ramadan. Kesedihan tu pasti ada, tapi bagaimana kita nak buat pula dengan satu hari yang ada. Sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan dan mengimani Allah, tidak ada ataupun kemuncak setelah usaha. Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan dalam suratul Fatihah kan, Allah Ta'ala sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan kau kami sembah
dan akan engkau juga kami meminta dan memohon pertolongan. Dalam ayat ni ada dua tafsiran, dan salah satu tafsiran daripada ayat tersebut, Allah membicarakan, ulama tafsir kata Allah membicarakan dua aspek. Yang pertama aspek usaha, dan yang kedua aspek doa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita menjalani Ramadan ni selama 29 hari, kita telah berusaha melaksanakan ibadah-ibadah, amalan soleh, amalan baik, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat akhir ni tidak ada perkara yang jauh lebih baik kecuali kita berdoa pada Allah. Minta doa sungguh-sungguh pada Allah SWT. Yang pertama sekali kita minta supaya Allah SWT mengikhlaskan hati kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Itu sangat penting, kerana penerimaan Allah SWT terhadap setiap amalan kita itu dilihat pada niat kita. Niat kita ni, kita buat kerana Allah ke kita buat kerana makhluk? Kalau kita buat kerana Allah, maka Allah Ta'ala terima, insya-Allah. Kalau kita buat kerana makhluk, apa yang kita laksanakan, baik sama ada puasa, solat sunat tarawih, bacaan Al-Quran, qiyam, 29 hari, 30 hari kita bersama dengan Ramadan, yang mana ditakuti takut amal ibadah kita itu bukan kerana Allah, tapi takut kerana makhluk. Kerana makhluk ni macam-macam. Ada orang kerana manusia, ada orang kerana Ramadan, kerana bulan Ramadan tu sendiri. Tapi kalau boleh sampai tahap, kalau boleh sampai tahap ibadah yang kita laksanakan ni pun bukan kerana syurga, bukan kerana pahala. Itu kalau boleh, itu jauh lebih baik. Apa yang kita laksanakan kerana Allah, mencari redha Allah. Itu sebabnya kita doa sangat-sangat pada Allah supaya yang pertama sekali Allah ikhlaskan hati kita, Allah didik kita, dan Allah Ta'ala letakkan keikhlasan dalam hati kita ni sampai kepada tahap yang mana kita laksanakan ibadah ini bukan kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana makhluk, sampai tahap bukan kerana syurga, bukan kerana pahala, tapi kerana Allah. Bukan kerana Allah, bukan kerana syurga atau bukan pahala. Allah nak bagi pahala, bagilah. Allah nak bagi syurga, bagi syurga, bagilah. Sehingga kan Halimatus Sa'diyah, dia kata apa? Kalau sampai tahap lah redha Allah SWT itu berada di dalam neraka, dan perlu ku masuk ke dalam neraka untuk mencari redha Allah, maka akan ku masuk ke dalam neraka. Nak menunjukkan betapa besar. Kalau kita lihat contoh kita sesama manusia, kita dulu kan pernah menjalani kehidupan masa kecil. Kita minta duit dengan mak kan. Minta duit dengan mak. Mak nak duit. Jadi apa yang kita nampak? Duit. Kalau kita minta duit, kita dapat duit je lah. Tapi kalau kita minta mak kita, bukan duit je dapat. Kasih sayang mak kita dapat, keredaan mak kita dapat, cinta mak kita dapat, nasi dapat, lauk dapat, semua macam-macam kita akan dapat. Kalau kita minta mak, saya nak mak, saya sayang mak, saya nak redha mak, saya nak cinta mak. Jadi mak bukan kata duit saja dibagi, macam-macam semuanya dia akan bagi. Begitu juga kita dengan Allah SWT. Kita dengan Allah, kalau kita minta syurga, syurgalah dapat. Itu sebabnya dalam syurga nanti diceritakan bahawa ada satu golongan manusia yang dia masuk syurga. Dia masuk syurga, tapi dia tak dapat menatap wajah Allah SWT. Dia tak dapat bertemu dengan Allah SWT. Kenapa? Banyaklah sebab-sebab dia, sehinggakan akhirnya dia tak termasuk. Bukan semua orang ahli syurga tu dapat bertemu dengan Allah. Sedangkan nikmat kemuncak besok di dalam syurga adalah menatap wajah Allah. Itu kemuncak nikmat yang menjadikan syurga, yang menjadikan dunia, yang memberikan segala-galanya Allah. Jadi kita minta Allah. Sebabnya saat
saat-saat akhir bersama Ramadan ni berdoa, minta doa. Pertama sekali minta Allah SWT ikhlaskan hati kita seikhlas-ikhlasnya. Yang pertama. Yang kedua, kita doa pada Allah SWT, minta pada Allah supaya Allah SWT menerima segala amal ibadah kita, dan dijadikan amal ibadah kita itu bukan hanya sekadar skop ibadah semata-mata. Bukan hanya sekadar skop ibadah, tetapi tujuan dan matlamat di sebalik Allah SWT menjadikan ibadah itu yang akhirnya membentuk kepribadian kita tu sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang bertakwa, keimanan yang semakin baik. Sebab Allah SWT ni bukan nilai pada aspek kita dah buat ke belum ibadah tadi. Nilaian Allah bukan pada kita dah buat ke belum ibadah, satu-satu ibadah tadi. Bukan Allah Ta'ala nilai pada oh dah puasa, oh dah solat, oh dah zakat, oh dah haji. Dah. Nilaian Allah SWT tu pertamanya Allah nilai pada sejauh mana usaha kita. Kita berusaha dalam nak melaksanakan ibadah tu, sejauh mana usaha kita tu. Susah, payah, jerit, perit, makin susah, makin tinggilah nilaian Allah SWT. Makin susah, makin tinggi nilaian Allah. Yang keduanya, Allah Ta'ala lihat pada hasil yang kita dapat di sebalik daripada ibadah yang kita laksanakan tu. Adakah menepati piawaian yang diingini oleh Allah? Akhirnya hasilnya tadi sampai tidak kepada tujuan dan matlamat di sebalik daripada Allah SWT mensyariatkan ibadah ke atas kita tadi. Apa dia? Apa tujuan dan matlamat Allah SWT syariatkan ibadah ke atas kita? Disebut oleh para ulama setidaknya 3 perkara. Setidak-tidaknya 3 perkara yang sepatut kita dapat setelah kita laksanakan ibadah kepada Allah SWT. Yang pertama sekali, iman kita semakin baik dengan Allah. Keimanan kita semakin baik dengan Allah SWT ni. Tandanya di mana? Tanda iman kita ni baik dengan Allah, iaitu kita tak ada rasa gundah gulana, kita tak ada timbul rasa risau, tak ada timbul rasa takut terhadap kehidupan kita, makhluk. Tak. Yang perlu kita risaukan Allah ni reda tak reda. Kita risau Allah Ta'ala ni terima tak terima amal ibadah kita. Kita takut Allah Ta'ala tak pandang kita. Kita takut Allah Ta'ala tak lihat kita dengan pandangan kasih sayang. Kita takut Allah pandang kita dengan pandangan kemurkaan. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang yang baik keimanannya dengan Allah SWT tu, dia takkan takut dengan makhluk. Dia tak takut dengan COVID. Tapi bukan bermakna kita terus berani sangat dengan COVID dah. Jangan. Saya buat apa saya nak takut dengan COVID? Saya tak takut dengan COVID. Jadi dia pun tak pakai mask. Kita ni dalam menghadapi penyakit ataupun wabak, musibah, ada 2 perkara yang perlu kita lihat. Yang pertama, penyakit tu sendiri jangan minta. Jangan minta. Kena usaha untuk bendung penyakit tadi. Menjauhkan diri daripada penyakit, terkena penyakit tu kena ada. Itu perlu. Yang kedua pula, ni tuntutan negara ni, penguatkuasaan. Kalau tak pakai mask tu harganya RM1 je pun. Jadi kalau tak pakai mask ni, kena RM10,000 ni, gaul kepala juga. Bukannya gaul kepala nak bayar je. Daripada kalau ada sekalipun duit RM10,000 tu, banyak benda lain lah kita boleh buat. Ya, mak, abah. Jadi bukan bermakna tak takut pada makhluk tu menunjukkan dia boleh langgar. Tak. Kan ada satu kisah bagaimana satu peristiwa yang terjadi kepada Nabi Allah Idris AS. Satu hari Nabi Allah Idris ni didatangi oleh Iblis. Iblis datang
bertemu dengan Nabi Allah Idris. Diketuk pintu. Ketuk pintu, Nabi Allah Idris pun buka pintu. Buka pintu, tiba-tiba nak tengok-tengok Iblis. Ditanya pada Iblis, Iblis kenapa? Iblis kata, aku datang nak sembang-sembang, nak ziarah kau, boleh tak Idris? Dia kata. Lalu Nabi Allah Idris pun cakap, boleh, tak ada masalah, silalah masuk. Nabi Allah Idris pun mempelawa Iblis tadi masuk. Kemudian duduk dekat tengah-tengah rumah. Nak jadi cerita, waktu tu Nabi Allah Idris AS ni tengah menjahit, tengah jahit baju. Jadi waktu tengah jahit baju tadi, terus disapa oleh Iblis. Iblis kata, wahai Idris, dia kata, aku nak tanya satu perkara, boleh tak? Boleh, silakan. Lalu ketika tu Iblis pun bertanya pada Nabi Allah Idris, wahai Idris, dia kata, benar ke tidak bahawa setiap sesuatu perkara yang terjadi ni, dia akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan terjadi dengan iradah Allah. Lalu Nabi Allah Idris kata, benar, tidak akan berlaku sesuatu perkara kecuali dengan iradah Allah. Tidak akan berlaku sesuatu perkara kecuali dengan izin Allah. Jadi Iblis tadi pun sambung lagi. Dia kata, kalau macam tu boleh tak aku cadang kau satu perkara? Nabi Allah Idris kata, apa? Boleh, silakan. Apa dia? Lalu Iblis kata, wahai Idris, dia kata, aku cadangkan kau naik dekat satu bukit yang sangat tinggi, lalu kau terjun. Jadi kita tengok kau mati ke tak. Kita tengok kau mati ke tak, wahai Idris. Maknanya kalau katalah kau mati, Allah SWT tetapkan ataupun iradah atas kematian kau. Kalau kau tak mati, maknanya Allah Ta'ala iradahkan atas hidup kau tersebut. Mak ayah, kakak, abang, sahabat semua yang dikasihi oleh Allah SWT, nak tahu apa jawapan Nabi Allah Idris? Tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4 jawapan dia. Waktu tengah-tengah menjahit, dijahit. Dia tak jawab apa pun, kecuali dia terus dengan jarum yang ada dekat tangan Nabi Allah Idris tadi, dia cocok mata Iblis tadi. Cocok mata Iblis tadi. Menggelupur Iblis tadi lari menggelupur. Ini nak menggambarkan kepada kita, memang segala-galanya itu ketentuan Allah. Tapi mak, ayah, abah, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah SWT, jangan lupa Allah ikat hidup kita ni atas muka bumi ni. Ada keterikatan dengan sebab dan musabab, ada keterikatan dengan ikhtiar, usaha. Kita nak makan, kita kena cari, kita kena masak, kita kena usaha. Begitu juga ibadah. Apa sekalipun hidup kita ni ada usaha, ada sebab. Dia tak datang golek-golek. Boleh tak? Tidak ada sesuatu perkara yang mustahil bagi hak Allah. Tapi hidup ni ada sunnatullah yang perlu kita ikuti tadi, jalur tadi. Itu juga tentang masalah COVID. Jangan kata kita ni betul-betul letakkan perasaan takut itu pada Allah SWT, sampaikan kita membelakangkan sunnatullah alam ni. Lebih-lebih lagi pula kita ni keterikatan pula dengan tindakan-tindakan kerajaan. Esok saya bulan tak sakit COVID, sakit heart attack pula, nak bayar denda RM10,000. Jadi kena jagalah dua-dua tu. Itu sebabnya iman yang semakin baik, sepatutnya 29 hari tu, utamanya kita bicarakan tentang Ramadan, kita bicarakan ibadah yang kita laksanakan. Iman kita ni semakin baik dengan Allah. Dia tak risau besok macam mana, sebab kita ni ada keterikatan dengan iradah Allah, keterikatan dengan qada dan qadar Allah SWT. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kendaki sesuatu perkara tu berlaku, maka dia akan berlaku. Sekalipun kita himpunkan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi untuk memberikan manfaat pada kita, kalau Allah kata tidak, maka dia tidak akan mampu untuk memberi manfaat pada kita.
Ini hebatnya. Jadi tak perlu ada rasa risau. Usaha perlu usaha, sehabis-habis usaha. Jadi selebihnya kita serah pada Allah lah. Gitu juga ibadah kita. Dan perkara yang kedua disebut oleh para ulama, yang sepatut kita dapat setelah kita laksanakan ibadah pada Allah SWT, perkara kedua ni, semakin kita taqarrub ila Allah, dekat hati kita dengan Allah SWT. Hati kita semakin dekat dengan Allah, ingat Allah. Tak kira lah sama ada baik ke, dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan baik, tak baik, musibah, hati tu senantiasa dekat dengan Allah. Contoh ni contoh yang biasalah, contoh biasa. Kita jenis orang tak reti, bawa contoh-contoh yang tak reti lah. Contoh seperti makan. Kita kan nak buka puasa. Nak buka puasa ni, sebelum buka puasa kan semua orang baca doa buka puasa. Semua orang baca doa buka puasa. Baca doa semua. Hebat tak? Hebat. Hebat boleh baca doa sebelum makan. Tapi sehebat-hebat orang membaca doa sebelum berbuka, sebelum makan, jauh lebih hebat orang yang boleh membaca doa selepas makan. Ramai orang boleh baca doa mak sebelum makan, tapi berapa ramai aja orang yang boleh baca doa selepas makan? Tak ramai. Sebab sifat manusia ni, sifat dunia ni, manusia ni bila lapar dia ingat Allah. Bila lapar dia ingat Allah. Tapi bila dia kenyang, dia akan leka, dia akan lupa. Tak payah kata jauh. Kita sendiri waktu lapar sebelum makan, sebelum buka tu, boleh kita baca doa. Tapi lepas buka kenyang macam mula sahur lagi-lagi pula, belum tentu boleh kita baca doa sebagai tanda syukur, terima kasih kita pada Allah SWT. Itu sebabnya sehebat-hebat orang boleh baca doa sebelum makan, jauh lebih hebat orang yang boleh baca doa selepas daripada makan. Sekejap bang, kejap kak. Itu dia. Ini taqarrub. Macam mana kita nak letakkan ataupun nak mendapatkan hasil taqarrub kita dengan Allah SWT tadi. Dan yang ketiga, setidak-tidaknya ulama sebut apa? Perkara yang ketiga, setidak-tidaknya kita akan dapat setelah kita laksanakan ibadah pada Allah SWT, iaitu semakin takut pada Allah. Kita berhati-hati. Tandanya kat mana berhati-hati? Dalam setiap tindakan kita. 7 anggota yang kita gunakan, penglihatan, pendengaran, lisan, ungkapan, 2 tangan, 2 kaki, perut, kemaluan, semuanya kita gunakan dalam keadaan betul-betul Allah Ta'ala redha. Apa yang kita gunakan tu betul-betul kita harapkan Allah Ta'ala redha. Dan kita harapkan jangan sampai tindakan kita itu mengundang kepada kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia 3 perkara yang sepatut kita lihat dan kita muhasabah. Hari ni petang ni kita nak ajak sama-sama kita muhasabah balik. Itu sebabnya kita minta pada Allah SWT. Doa yang kedua yang perlu senantiasa kita panjatkan pada saat-saat terakhir ni, iaitu kita harapkan supaya Allah Ta'ala terima ibadah kita tadi. Allah SWT terima ibadah kita tadi. Bukan hanya sekadar ibadah, tetapi ibadah yang dapat membentuk kepribadian kita sebagai seorang hamba. Ini menepati pada yang Allah Ta'ala sebut tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni semua orang tahu dah. Ayat tentang Allah SWT ceritakan tentang kefarduan ibadah puasa. Bukan hanya sekadar membicarakan tentang kefarduan ibadah puasa tersebut, tetapi Allah SWT bicarakan tentang tujuan dan matlamat. Di sini saja menggambarkan kepada kita bukan hanya sekadar Allah memfardukan kita puasa, tetapi tujuan Allah Ta'ala memfardukan puasa tadi, la'allakum tattaqun tu, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu yang kita nak. Ini lebih-lebih lagi mak ayah
kita duduk zaman fitnah ni. Tidak ada satu orang ulama pun yang khilaf, yang bercanggah pandangan nyatakan ini zaman-zaman fitnah ni. Kemuncak fitnah ni, fitnah Dajjal. Apa yang Nabi SAW sebut tentang tanda-tanda akhir zaman dan tanda kebangkitan, kewujudan Dajjal, kehadiran Dajjal, kebangkitan Imam Mahdi, turunnya Nabi Allah Isa, terjadinya peperangan-peperangan yang besar. Begitu juga diikuti dengan tanda-tanda yang lain. Semuanya ada. Cuma kita tengah menantikan tentang datang Imam Mahdi, kebangkitan Imam Mahdi. Bahkan 2-3 orang salafus salih, orang-orang soleh, orang-orang soleh, orang-orang soleh sendiri dah menyatakan bahawa Dajjal tu dah keluar. Dajjal dah keluar. Cuma belum masa dia mengisytiharkan dirinya sebagai Dajjal. Dia dah keluar dah berjalan, dah hidup, dah sama dengan kita. Cuma belum masa dia nak mengisytiharkan dirinya sebagai Dajjal. Jadi mak ayah, bila kita bicarakan tentang Dajjal ni, tidak ada fitnah yang jauh lebih besar dalam menghadapi isu Dajjal ni kecuali masalah iman. Ini yang paling kita takut sekali mak, masalah iman. Sebab Nabi SAW pun sendiri dalam keadaan risau terhadap umat dia tentang masalah Dajjal ni. Sebab Dajjal ni mak, dia bawa sifat Tuhan. Dajjal ni bawa sifat Tuhan. Cuba bayangkan sehinggakan Rasulullah berikan peringatan kepada kita, jangan berani-berani nak jumpa dengan Dajjal. Jangan berani, lagi. Rasulullah suruh kita lagi. Bila Dajjal keluar saja isytihar lagi, jangan jumpa dengan Dajjal. Kemudian pula ikat isteri-isteri anak-anak kita dekat rumah, ikat. Kerana penangan Dajjal ni luar biasa. Bukan hanya sekadar dia membawa sifat Tuhan, bahkan dia tu mempunyai sihir yang sangat kuat. Dan tidak ada seorang pun yang boleh selamat keimanannya bila dia berhadapan dengan Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Apatah lagi dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW sebut bahawa keimanan kita ni, Nabi kata apa? Mafhum hadis Nabi kata apa? Kita ni bukan sikit, kita ramai. Mula hadis tu Nabi berikan gambaran umat Islam ni seperti makanan yang dilingkungi oleh orang-orang yang nak makan tu. Kita ni seperti makanan duduk kat tengah-tengah, dilingkungi oleh orang-orang yang nak makan. Itu kriteria ataupun sifat keadaan umat Islam akhir zaman ni. Sehingga kan sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah jumlah umat Islam ketika itu sedikit? Rasulullah SAW kata tidak, jumlahnya tak sedikit, banyak. Tapi Rasulullah berikan perumpamaannya seperti buih di lautan, terombang-ambing, tak ada kekuatan. Kita banyak jumlah kita umat Islam. Umat Islam di atas muka bumi hari ni ramai, tapi kita tak lebih hanya seperti buih di lautan yang terombang-ambing. Ini realiti yang berlaku pada hari ni. Jangan kata Dajjal mak, Dajjal belum keluar lagi. Dajjal tak keluar, Dajjal tak isytiharkan. Yang hanya kita bermain hari ni ialah tentera-tentera Dajjal, hanya sekadar bunga-bunga dia saja. Hari ni saja mak, ayah, abang, kakak, sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita buat perumpamaan contoh realiti yang berlaku pada hari ni. Kalau kita letak sebelah kanan kita tu Quran, dan kita letak sebelah kiri kita handset. Ni kita nak buka puasa ni. Kita nak buka puasa ni, sebelah kanan kita letak Quran dan sebelah kiri letak handset. Rasa-rasa ambil Quran ke ambil handset? Kita ambil Quran ke kita ambil handset? Ini realiti yang berlaku pada hari ni. Saya tak nak cakap orang lain, diri saya sendiri. Kita lebih banyak pegang handset dibandingkan Quran. Na'udzubillah. Ya Allah, ni sama-sama kita muhasabah dengan keberadaan kita berada di hujung Ramadan ni. Kita cuba usahakan untuk
memperbaiki diri kita, amalan kita, akhlak kita, lebih-lebih lagi iman kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala, hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan sesama makhluk ni kita baiki. Kita cuba tanamkan sangka baik, apatah lagi bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan, kalau katalah Dajjal belum keluar saja pun, kita letak Al-Quran dan handset, kita boleh ambil handset. Esok kalau Dajjal keluar, itu sebabnya saya mengajak terutama dari diri saya sendiri, diri yang kerdil, yang hina. Kita ni kalau sampai Allah SWT boleh tengok kita, boleh lihat kita, boleh pandang kita dengan pandangan kesian pun, pandangan kesian tu pun dah rasa cukup sangat dah. Apatah lagi kalau kita dapat mendapatkan pandangan Allah dengan pandangan kasih dan sayang Allah. Kalau Allah memandang kita tu dengan pandangan kesian, macam kita kesian tengok anjing kurap, kita tengok ada seekor anjing kurap lalu di hadapan kita, kita kesian tengok dia. Kalau kita dapat pandangan sebegitu pun daripada pandangan Allah, sudah rasa besar sangat nikmat yang kita dapat, dan setidak-tidak kita harap boleh terhindarnya kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan. Sebabnya keberadaan kita pada akhir Ramadan ni, mak, ayah, kakak, abang, ialah persiapan raya, persiapan raya. Tapi jangan sampai kita leka apa yang sepatut kita buat ketika bersama, saat-saat akhir bersama dengan Ramadan ni. Ni lebih-lebih lagi Alhamdulillah, kita rasa bersyukur. Sebenarnya Covid ni makhluk Allah, Allah datangkan Covid-19 ni satu makhluk Allah sebagai satu peringatan. Kalau bahasa kita ni, Allah Ta'ala tengah test market lah, untuk didik kita supaya kita ni betul-betul balik pada Allah. Allah ajar kita mana Allah, Allah didik kita mana makhluk. Kita kena letak mana Allah, mana makhluk, mana Covid. Jangan sampai kita lebih percaya, lebih lebih berani, lebih takut, lebih gentar dengan Covid dibandingkan Allah. Ni Allah Ta'ala tengah didik kita, mak. Ni Allah Ta'ala tengah didik kita, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah SWT, tengah didik kita. Ni pula banyak benda-benda yang biasa kita buat, kita dah tak boleh buat. Sebenarnya Allah Ta'ala tengah didik kita. Allah Ta'ala tengah mentarbiah kita. Sebelum Allah Ta'ala uji kita dengan fitnah Dajjal, hari ni Covid ni, kita tak boleh buat tu, kita tak boleh buat ni, kita tak boleh tu, makan kita terpaksa kurang, belanja kita pun dah tak boleh suka-suka hati, kena banyak kena banyak banyak apa, Allahumma salli ala Muhammad, berdikit-dikit, perlu berdikit-dikit, kena banyak menyimpan, banyak mengingat. Sebenarnya apa yang berlaku kita pada Covid, pada PKP ni, sebenarnya ini adalah pentarbihan Allah. InsyaAllah kalau kita melihat Covid ni, kita lihat PKP ni dengan kacamata Allah, maka insyaAllah kita akan berlapang dada dan kita akan mengambil istifadah di sebalik daripada apa yang berlaku. Sebab tidak akan berlaku satu perkara kecuali ada mesej yang Allah Ta'ala nak berikan pada kita. Itu hakikat dia. Itu hakikat sebenar. Sesuatu perkara tu dia tidak akan berlaku kecuali ada mesej yang ingin disampaikan oleh Allah SWT kepada kita. Jadi kita kena ambil. Sebab Allah Ta'ala ajar pada kita, Allah Ta'ala sebut allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila jadi musibah ni, musibah, apa yang sedang kita lalui ni semua musibah, maka berkatalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama tafsir kata apa? Bukan hanya sekadar berkata inna lillah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahkan sampai tahap hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik pada Allah. Kita balik semula pada Allah. Balik pada Allah. Iman kita, keyakinan kita, ketaatan kita, balik semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik pada Allah dengan mencari apa mesej
yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sehingga kita melihat sebagai satu pengajaran, peringatan dan juga penambahbaikan kedudukan kita, langkah kita, apa yang sepatut kita laksanakan sebagai seorang hamba di atas muka bumi. Dulu para sahabat dia ada Nabi. Apa yang berlaku dia rujuk pada Nabi. Dia rujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita hari ni tak. Kita ada ulama. Kita balik pada ulama. Jadi kalau dah ulama pun kita dah tak percaya, siapa lagi kita nak percaya? Kita balik-balik pada ulama. Ulama-ulama yang murabbi. Ulama-ulama yang sikit ataupun tiada hatinya itu dengan dunia, yang taqarrub ila Allah, yang dekat hatinya dengan Allah. Dia balik semula. Jadi gunakan kesempatan yang Allah SWT ni dengan sebaik mungkin. Lebih-lebih lagi dalam pembinaan keimanan, keyakinan kita. Jangan kita terikut-ikutkan kelalaian, kelekaan kita. Kerana ini zaman fitnah. Zaman fitnah sangat-sangat mak. Berhati-hati. Kita takut sangat bertemu dengan Dajjal tu. Bukan takut dengan Dajjal lah, itu pun kena ingat juga. Itu pun kena ingat. Takut dengan Dajjal. Kita takut dengan fitnah. Kena takut bagaimana? Takut dengan Dajjal tu bukan takut dengan fizikal Dajjal ataupun tu. Yang kita takut, kita risaukan dengan Dajjal tu ialah takut sehingga rosak keimanan kita dan kita jadi pengikut Dajjal. Itu yang kita takut. Bukan takut dengan fizikal dia, bukan takut dengan kehebatan dia, bukan dengan takut dengan apa sekalipun pada dia, tak. Tapi kita takut sehingga rosak iman kita dan kita membenarkan Dajjal tadi, mengikut Dajjal. Itu sebabnya ulama-ulama murabbi, di antara pembahasan besar yang mereka bangkitkan pada hari ini mak, ayah, kakak, abang yang dikasihi oleh Allah SWT, di antaranya iaitu keikhlasan. Sebab orang yang tak ikhlas pada Allah ni, besar kemungkinan mereka ni akan ikut Dajjal. Tu ikhlas tu kena jaga. Nak makan, nak minum, nak memberi, nak melakukan ibadah, baik sama ada ibadah khususi ataupun ibadah umumi. Apa maksud ibadah khususi? Ibadah khususi ni macam solat, puasa, zakat, haji. Tu ibadah khususi. Ibadah umumi, kita tolong orang, amalan-amalan soleh yang kita niatkan kerana Allah. Kita pergi kerja, cari nafkah, niat kerana Allah, maka dia jadi ibadah, dipanggil ibadah umumi. Baik ibadah umumi ataupun ibadah khususi yang kita laksanakan ni, kena betul-betul ikhlas kerana Allah. Besar kemungkinan orang yang tidak ikhlas pada Allah ni, dia buat ibadah khususi ataupun ibadah umumi, dia akan mudah terlancar. Orang Perak kata terlancar keluar dia daripada mentauhidkan Allah dan membenarkan Dajjal. Na'uzubillah min zalik. Na'uzubillah mak, na'uzubillah. Itu sebabnya hari ni belajar betul-betul. Kena sungguh-sungguh jaga hati, jaga niat. Cari betul-betul hati tu pada Allah. Kembalikan hati kita tu kepada Allah pada atas segala perbuatan kita. Pelihara apa sekali kita buat, apa yang kita beri. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat kerana Allah. Sebabnya doa, pertama sekali tadi kita bincang, saat-saat akhir kepada kita bersama dengan Ramadan ni, kita berdoa minta Allah SWT ikhlaskan hati kita. Ikhlaskan hati kita betul-betul kerana dia. Apa yang kita buat ni kerana Allah. Yang kedua, kita minta supaya Allah Ta'ala terima ibadah kita. Bukan hanya sekadar ibadah, tapi dengan ibadah yang kita laksanakan menjadi sebab kepada pembentukan kepribadian kita, pembentukan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, minta pada Allah. Kita doa sangat-sangat pada Allah SWT supaya Allah SWT ni memelihara, senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah, kekuatan pada diri kita. Bukan hanya sekadar kita melaksanakan ibadah pada Ramadan, tetapi pada bulan-bulan yang mendatang selepas daripada Ramadan. Itu kita minta pada Allah. Sebab kita takut
Kita ni ibadahnya gunung meninggi, tapi rupa-rupanya ibadah dia, sujud dia pada Ramadan. Tandanya kat mana? Orang yang banyak ibadah di dalam bulan Ramadan, ulama kata, tetapi selepas Ramadan tak ada. Hanya dalam ibadat dalam Ramadan saja beria-ia dia beribadah, tetapi sampai lepas Ramadan dah tak ada lagi ibadah. Maka orang ini ibadahnya itu hanyalah sujud pada Ramadan. Na'uzubillah min zalik. Na'uzubillah. Berhati-hati mak. Jadi kita minta pada Allah. Doa yang ketiga, kita minta pada Allah SWT supaya Allah SWT memberikan taufik, hidayah, inayah, pertolongan, bantuan dan kekuatan pada diri kita, supaya kita diberikan kekuatan untuk terus melaksanakan ibadah, bahkan lebih baik kita melaksanakan ibadah pada bulan-bulan yang mendatang. Terus. Kerana ibadah dalam bulan Ramadan ni bukan hanya sekadar Allah SWT nak kita buat dalam bulan Ramadan. Dah. Sebenarnya apa yang Allah nak kita bina dalam bulan Ramadan ni, kita bawa pada bulan-bulan yang mendatang. Itu sebabnya kita tu bukannya kita bina untuk bulan Ramadan je, tetapi apa yang kita bina pada bulan Ramadan untuk kita bawa pada bulan-bulan yang mendatang. Ulama sebut di antara tanda-tanda kejayaan seseorang dalam dia bersama dengan Ramadan ni, di antara tanda kejayaan dia iaitu mereka yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, tetapi ibadahnya tidak hanya berada dalam Ramadan saja, tapi dia dapat membawa ibadah tersebut pada bulan-bulan yang mendatang. Dan itu sebenar hakikat yang dikendaki oleh Allah SWT. Kita takut, na'uzubillah min zalik, kita takut sangat-sangat ibadah yang kita laksanakan ini hanya sekadar sujud pada Ramadan. Jadi doa yang ketiga, minta pada Allah. Kita minta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan taufik, hidayah, inayah, kekuatan pada kita untuk kita terus beribadah pada Allah SWT. Terus beribadah, bahkan lebih baik, bahkan lebih baik, bahkan lebih baik, bahkan lebih baik. Kita melaksanakan ibadah pada Allah SWT. Bukan hanya sekadar ibadah, tetapi ada pembentukan kepribadian, kekuatan, keimanan dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Itu 3 doa. Jadi kita tinggal sehari je besok. Jadi minta terus. Minta ni tak semestinya dekat tika sembahyang. Doa ni tak semestinya dekat tika sembahyang. Tak, terus berkata-kata dengan Allah. Hati tu senantiasa dekat dengan Allah, berkata-kata dengan Allah. Ya Allah, Ya Allah, minta, Ya Allah, ikhlaskan hatiku Ya Allah. Terimalah ibadahku Ya Allah. Pupukkanlah keimanan dan keyakinanku Ya Allah. Dan masa yang sama, jangan lupa kita berdoa juga untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, anak keturunan, kerana mereka ni semua besok silat-silat hari bulan selangkah lagi nak masuk syurga. Disebabkan tak lepasnya pasangan kita, anak-anak kita tadi, kita pun sangkut juga. Jadi kena doa diorang jugalah. Jangan lupa doakan pasangan kita, doakan anak-anak keturunan kita, doakan jiran-jiran kita, seluruh masyarakat kita doakan. Doa tak rugi. Tak rugi pun, tak kurang. Tak kurang pun doa kita. Apa yang kita minta pada Allah untuk atas diri kita, kita minta pada yang lain tak kurang sikit pun. Bahkan menjadi satu ibadah pula pada kita. Dan mungkin menjadi satu asbab, disebabkan kita ingat pada pasangan kita, ingat pada anak-anak kita, ingat pada keluarga kita, pada dua ibu bapa kita, pada kerabat kita, pada jiran-jiran kita tadi. Allah Ta'ala seronok, gembiranya tadi Allah, sehinggakan Allah Ta'ala menerima doa kita. Doa ni kena sentiasa, jangan putus-putus. Kita berdoa, minta pada Allah ni, dia tak sama macam kita minta dengan manusia mak. Kita minta dengan manusia ni, minta sekali dua orang bagilah.
Minta 3 kali 4 kali, ngamuk orang, marah orang. Tu bayangannya kata orang lain, orang rumah sendiri pun, rumah kita bagi dia minta. Dia lagi-lagi dekat raya kan, dekat raya ni mak, bagi dia minta, petang ni minta, dah balik-balik beli barang pula minta lagi. Ada pula lagi yang tak cukup. Angin satu kepala, angin satu badan. Itu kalau minta sama manusia, minta sama makhluk. Tapi Allah SWT tidak. Allah SWT dah janji dah, Udu'uni fastajib lakum, Udu'uni fastajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, minta, mohon kepadaku, maka nescaya aku akan tunaikan. Aku akan tunaikan. Itu janji Allah. Minta. Cuma Nabi SAW pernah sebut lah, kalau tak silap saya lah, Allah SWT dia tetap akan tunaikan. Cuma ada ketika Allah Ta'ala, kita minta hari ni Allah Ta'ala bagi. Ada ketika kita tak minta hari ni, kita minta hari ni, Allah Ta'ala tak bagi hari ni, Allah Ta'ala bagi besok. Ada ketika kita minta hari ni Allah Ta'ala tak bagi, besok Allah Ta'ala bagi. Ada ketika Allah Ta'ala bagi tu lusa, tulat, dekat cucu kita baru dapat. Ada ketika kita minta pada Allah SWT hari ni, Allah Ta'ala tak bagi kat dunia, Allah Ta'ala bagi kat akhirat. Sebabnya pernah diceritakan, satu riwayat menceritakan bagaimana seorang lelaki yang hampir selangkah lagi masuk dalam neraka Allah SWT, tiba-tiba Allah SWT perintahkan kepada malaikat supaya ambil lelaki tadi, masukkan, bawakan ke dalam syurga. Masukkan ke dalam syurga. Sehingga kan malaikat bertanya pada Allah SWT, wahai Allah, kenapa nak dibawa lelaki ni masuk syurga? Sedangkan sewaktu berada di atas muka bumi dahulu, lelaki ni dalam keadaan melakukan maksiat pada engkau, wahai Allah. Lalu Allah SWT kata, sesungguhnya lelaki ni sewaktu berada di atas muka bumi dulu, memanglah dia buat maksiat, tapi ada satu doa yang tidak aku tunaikan ke atas dia sewaktu berada di atas muka bumi dahulu, dan kini saat ini ku gantikan doa tersebut dengan syurgaku. Masya Allah, hebat Allah. Itu sebabnya doa, minta, dia pasti Allah Ta'ala akan bagi. Dan Allah Ta'ala bagi dia bukan ikut apa yang kita minta. Allah SWT dia akan bagi mengikut keperluan kita, mengikut keperluan kita pada pandangan Allah, pada mata Allah, pada penglihatan Allah, pada ilmu Allah, pada ilmu Allah. Bukan kita minta nak jadi kaya, Allah bagi kaya. Tak. Allah akan bagi mengikut keperluan dan kebaikan, mengikut ilmu Allah, yang terbaik pada ilmu Allah. Itu sebabnya jangan kita tak terasa hati pula bila Allah Ta'ala tak bagi. Orang lain Allah Ta'ala bagi kaya, aku Allah Ta'ala tak bagi kaya. Kata suruh doa dah, tapi tak kaya-kaya juga. Sebab Allah bagi mengikut keperluan dan yang terbaik pada ilmu Allah. Pada ilmu Allah ni, bila kita sebut yang terbaik pada ilmu Allah ni, Allah Ta'ala sebut apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan mungkin bahawa kamu membenci sesuatu perkara tersebut padahal dia baik bagi kamu. Dan mungkin kamu menyukai sesuatu perkara tersebut padahal dia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui akan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Kita ni selalu ukur dengan pandangan mata kita. Pandangan mata kita yang cetek, yang terbatas. Kita selalu mengukur suatu perkara itu dengan ilmu kita yang terbatas. Padahal mak, abah, kakak, abang yang dikasihi Allah SWT, Allah nilai ataupun memberi suatu kebaikan itu. Yang terbaik pada kita itu bukan pada hanya kacamata dunia, tetapi akhirat tu lebih-lebih lagi, supaya kita ni terselamat daripada azab neraka Allah SWT. Memang kadang-kadang apa yang Allah Ta'ala beri itu kita rasa pahit. Hakikat sebenarnya yang pahit tu hati kita. Hakikat sebenarnya yang pahit itu adalah nafsu kita, sebab tak menepati nafsu ataupun kehendak nafsu kita tadi.
Kita ni nak sihat, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi sakit. Tu yang cemueh. Rasa kecewa. Rasa kecewa. Kita nak kaya, tengok orang lain kaya, tengok kawan-kawan kaya, sahabat-sahabat kaya. Kita tak ada, kereta buruk aja kulu kile, orang naik kereta baru. Jadi kita pun marah. Kenapa Allah Ta'ala bagi aku kereta buruk? Orang lain Allah Ta'ala bagi kereta cantik. Aku ni ulang alik pergi masjid, pergi surau. Tapi Allah Ta'ala bagi aku kereta buruk. Orang lain tak pergi surau, tak pergi masjid, tapi kereta BMW menjala-jala. Itu sebabnya sayang Allah SWT ni tak boleh nilai dengan mata kita. Dan kita tak boleh pandang hanya sesuatu yang Allah Ta'ala beri itu hanya pada dunia, tapi kena tengok pada akhirat. Cari hikmah, cari kebaikan. Sebabnya kena sangka baik dengan Allah. Kita kena sangka baik dengan Allah sentiasa. Kena letak apa-apa pun balik pada Allah dalam keadaan bersangka baik dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala dia tak akan tetapkan suatu perkara, dia tak akan beri sesuatu perkara kecuali perkara tadi adalah yang paling terbaik untuk kita. Dia tak akan beri satu perkara kecuali satu perkara tadi yang baik, yang terbaik untuk kita. Kerana yang terbaik itu bukan di dunia, tetapi yang terbaik itu adalah di akhirat. Kerana akhirat itulah yang kekal abadi. Yang kekal abadi adalah akhirat Allah. Yang kita nak duduk lama, selama-lamanya kekal tu adalah akhirat Allah. Okay, mak ayah yang dikasihi oleh Allah SWT, Alhamdulillah dah sampai. InsyaAllah kita jumpa lagi. Banyak-banyak berdoa. Jangan putus-putus kita berdoa, bersangka baik dengan Allah. Bukan hanya mencari Allah pada bulan Ramadan, tetapi senantiasa terus mencari Allah. Dalam masa yang sama berdoa, dalam masa yang sama berusaha, dan dalam masa yang sama kita mengingatkan sesama kita, insya-Allah yang baik itu daripada Allah. Semoga kita baik di dunia, kita baik di akhirat. Kita harapkan Allah Ta'ala senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih dan sayang cinta, insya-Allah. Dan kita harapkan semoga Allah Ta'ala pelihara kita dari fitnah Dajjal. Ingat fitnah Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Doa. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri, wa na'udzubika min azabil nari, wa na'udzubika min fitnatil mahyat wal mamat, wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Doa yang Nabi ajar sebelum daripada kita beri salam, sebelum daripada kita beri salam ketika kita solat, insya-Allah. Jadi sekadar dulu pertemuan kita pada petang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Panjang umur, murah rezeki. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berbuka.